Assalamualaikum, salam bahagia, salam sejahtera. Jumpa lagi hari ini untuk pelajaran BM. Topik yang seterusnya unit 2, iaitu kita nak belajar tentang prihatinnya kita. Okey. Prihatin. Okey, siapa tahu maksud prihatin? Prihatin, saya pula kata. Prihatin ni sama dengan peribahasa yang kita pernah belajar, iaitu ambil berat, ambil tahu. Itu maksud prihatin. Kita cakna, bahasa moden sikit, cakna. Itu maksud prihatin. Okey. So prihatinnya kita adalah orang yang ambil tahu, yang ambil berat tentang sesuatu ataupun seseorang. Okey. Hari ini kita nak belajar tentang sedikit gambar di muka surat buku teks awak ni, iaitu gambar tentang majlis yang diadakan di sekolah, yang dianjurkan oleh pihak sekolah bersama PIBG tentang bantuan kepada golongan-golongan yang tak berkemampuan, golongan yang susah. Okey. So antara yang terlibat, contoh yang paling dekat dengan kita sekarang ialah kawasan atau orang-orang yang terlibat dengan COVID-19 sekarang ni, yang hilang pekerjaan, yang terjejas pendapatan. So ramai orang telah memberi bantuan kepada mereka. So itulah prihatinnya kita rakyat Malaysia. So sekarang ni, di dalam gambar yang awak lihat sekarang ialah bagaimana situasi itu berlaku di sekolah. Ini biasanya mungkin pada ketika ini tak PKP lah kan, ataupun selepas PKP berlakulah peristiwa ni, iaitu majlis penyampaian sumbangan. Awak dulu pun mungkin pernah dapat, iaitu sumbangan kasut daripada sekolah ataupun sumbangan beg, ada yang terima sumbangan baju, buku dan sebagainya, alat tulis kan. So majlis Hadif ini menghadiri majlis tersebut di sekolahnya. So dia kata, wah, orang ni kawan dia, awak tak, saya macam biasa saya tak boleh bacakan untuk awak sebab saya tak dengar awak baca. Saya nak awak baca dengan bersama ibu bapa awak. Nanti apabila bersemuka kita akan baca berdepan. Okey. So gambar ni tunjuk ada PIBG, YDP. YDP ni kira ketua PIBG lah. Dia panggil yang dipertua PIBG. Maksudnya kalau bahasa mudah dia panggil bos ke, atau orang paling atas taraf dia punya jawatan dalam PIBG lah, dia panggil yang bertua. Tapi mereka ni tak ada gaji, suka relawan sahaja. Okey. YDP PIBG ni, kita tengok dekat. YDP PIBG ni YDP dia telah memberi hadiah sumbangan kepada murid yang layak. Layak ni mungkin kerana dia anak yatim, mungkin kerana dia yatim piatu. Yatim dengan yatim piatu lain tau. Nanti awak belajar, ataupun awak boleh tanya mak ayah awak. Mungkin kerana dia ada masalah kekurangan dia, dan juga masalah-masalah lain lah. So sumbangan dia bagi dia dalam sini, dia tengok ini sumbangan dia, ini pun sumbangannya. Ini lagi sumbangan dia, dan ini pun bentuk sumbangan dia. So alat tulis, buku dan juga kasut, kan, baju, beg. Belon ni bukan sumbangan, belon ni hiasan je. So mereka pun cakap dalam perbualan, dalam dialog ni, mereka awal boleh dapat dia kata, oi, baiknya orang kita beri sumbangan. Apa dia dapat sumbangan tu? So sebenarnya isu prihatin ni awak pun mungkin dah pernah lalui. Pertama, mungkin awak pernah terima sumbangan dari orang lain, ataupun awak sendiri seorang yang prihatin. Cuba awak ingat balik. Semasa mungkin bulan lepas, mungkin minggu lepas, mungkin tahun lepas, apa prihatin yang awak buat? Mungkin awak tak perasan. Mungkin awak pernah nampak kucing jatuh dalam longkang, awak angkat kucing tu. Kucing tu bukan kucing awak. Awak angkat kucing tepi jalan yang jatuh, dan awak letak di tepi jalan. Letak semula di kawasan yang kering, dia jatuh dalam longkang. So itu pun prihatin. Ataupun awak nampak dekat tengah jalan ada pokok tumbang yang ranting kecil-kecil yang awak mampu angkat, bukan pokok besar-besar lah, yang ranting yang mengganggu lalu lintas, kereta nak lalu susah, motor, so awak tolong angkatkan. Itu pun prihatin. Atau kadang-kadang awak pergi pasar raya, ada nampak barang jatuh daripada bekas atau rak, awak angkat susun balik. Itu pun prihatin. Mengikut kuasa yang kita ada lah. Kalau kanak-kanak, prihatin dia cara kanak-kanak. Kalau orang dewasa, prihatin dia cara dewasa. Itu prihatin. Dan dalam berita, dalam Facebook, dalam YouTube, banyak tunjuk contoh gambar orang prihatin.
Itu adalah satu nilai yang baik terhadap masyarakat kita dan kita harus ada sifat prihatin tu. Okey. Awak sebagai anak harus prihatin dengan kakak dan abang atau adik. Satu, awak juga harus prihatin dengan ibu bapa awak. Maksudnya, awak kena tengoklah kalau ibu bapa awak tu dalam kesusahan, awak jangan tambah lagi susah mereka. Jangan minta baju baru. Kalau mak ayah awak tak mampu sebab bajet lari ataupun kena buang kerja, so jangan minta kasut baru. Kalau kasut boleh pakai, koyak sikit-sikit tu biasalah. Okey. Awak tak akan jadi awak tak akan jatuh, IQ awak tak akan jatuh. Saya tak nak sebut bodoh, tak sesuai. Ataupun pelajaran awak tak akan berosot hanya kerana kasut koyak sikit, atau hanya kerana baju awak koyak sikit, atau baju awak tak baru. Baju baru tak menjamin otak yang cergas. Dia hanya untuk gaya saja. So, ada juga orang miskin yang pakai slipper pergi sekolah pun boleh cemerlang. Okay? So, pakaian tu memang kita nak cantik, tapi sebagai orang prihatin, tengoklah kemampuan ibu bapa. Okey. Ingat, jangan menyusahkan ibu bapa. Kedua, yang ketiganya, kalau awak pergi sekolah nanti, awak juga harus prihatin dengan guru-guru dan rakan sebaya atau rakan-rakan lain. Okey, kalau ada kadang-kadang awak nampak kawan-kawan awak yang nampak gurunya angkat barang berat, beg ataupun buku tulis, dia pergi tolong. Itu pun prihatin. Sikap tolong-menolong pun prihatin. Sebab kalau kita tak ada sikap prihatin, kita tak akan tolong orang. Kita akan biar aja. Awak nampak tak cikgu tu suka angkat berat? Letaklah. So, tak prihatin. So, maka jadi tak ada sifat tolong-menolong. Okey? So, itu prihatin. So, seterusnya, awak tengok. Yang ini. Ada beberapa prihatin yang kita tak rasa macam saya cakap tadi. Dan ada juga prihatin yang kita tak pernah lihat. Sebab mungkin awak di zaman moden ni, sekarang tahun 2021, awak tak biasa lihat dulu-dulu punya prihatin. Okay. Mungkin awak pernah macam kes ni ialah rumah terbuka. Tak lama lagi nak puasa, nak raya kan. Ataupun yang lepas-lepas ni, kalau dulu-dulu sebelum Covid, kalau rumah terbuka memang meriah lah. Okay. Kita jemput orang datang, orang akan datang rumah kita makan. Okay. Prihatinnya ialah dengan cara hadir ke dalam majlis yang dijemput. Itu pun prihatin. Okay. Yang kedua, dulu-dulu kalau ada kenduri kahwin, ini gambarannya macam kenduri kahwin yang memakan samalah. Orang bergotong royong masak. Sekarang pakai catering je kan. Dulu orang bergotong royong masak sama-sama, satu kampung turun masak. Sebab prihatin. Okey. Maklumat ni awak boleh cari dekat YouTube. Tapi yang best ni, yang awak tak pernah lihat, saya confirm, saya berani jamin awak tak pernah lihat ni. Usung rumah ni. Dulu rumah papan, kalau ada sesuatu yang berlaku kat kawasan tu, macam tanah runtuh ke, tak sesuai ke, atau nak besarkan rumah, orang boleh usung ramai-ramai satu kampung datang angkat rumah. Bayangkan, rumah diangkat dan diusung ataupun dibawa ke tempat lain yang lebih selamat atau lebih selesa. Aktiviti usung rumah ni awak boleh cari, tengok dekat YouTube. Okay. Hari ni saya nak bagi awak cari dekat YouTube, type dekat situ usung rumah. Tu enter dan awak akan dapat cari bagaimana, awak akan dapat tengok contoh bagaimana rumah dulu-dulu diusung. Okey, ni dia. Usung rumah. Yang lain-lain tak. Nah, awak nak tengok yang lain pun tu pun. Yang ini sama dengan buku teks awak. Ini dia. Okey. So, awak boleh type, cari usung rumah. Awak dapat tengok tradisi angkat rumah ni. Awak cuba tengok bagaimana orang dulu-dulu mengangkat rumah jiran mereka sama-sama untuk dibawa ke tempat lain yang lebih selamat atau lebih selesa. Okey. Banyak contoh lah ini. Kalau awak tengok kat bawah ni banyak lagi contoh. Tapi saya tunjuk yang ini sebab dia sama dengan buku teks. Lebih kurang dia. Nampak ini. Gambar orang usung rumah. Ada orang baju kuning. Kat sini pun ada baju kuning. Nampak? Ada rela ni. Sama lah. Inilah YouTube dia. Okay. Ni. So, awak tengok dekat situ. Bagaimana orang dulu. Sekarang rumah awak, kalau awak duduk rumah apartmen, takkan usung lah rumah tu. Rumah apartmen 10 tingkat, 20 tingkat, tak boleh usung dah. Kena roboh je lah. Rumah yang duduk banglo yang piling pun takkan boleh. Rumah yang boleh diusung di bawah ialah rumah papan atau rumah kayu yang bertiang, yang beralas, yang boleh diusung lah. Rumah banglo susah nak usung sebab dia dah piling kat dalam tanah. Okay? Kalau tak piling atau tak cacat kayu atau besi dalam tu, mungkin boleh usung. So,
Awak kena cari dalam internet. Ini adalah aktiviti bersama. Awak kena cari internet dan tengok. Okey. Tugasan awak ialah selepas awak tengok ni, awak tengok sekadar nak ambil pengalaman saja. Sebab kita pun tak boleh nak pergi tengok rumah orang pun dah tak ada sangat usul rumah ni. So apa yang awak perlu buat ialah awak kena buat satu lukisan. Tengok, bahasa Melayu pun ada belajar lukisan. Tapi lukisan ni lukisan apa? Awak cuba ingat balik dalam mungkin bulan lepas, mesti saya cakap tadi, bulan lepas, tahun lepas, atau setahun 2 tahun lepas. Awak dah jadi 4 kan, masa awak jadi 3 ke 2 ke. Pernah tak awak buat aktiviti yang menunjukkan awak ni prihatin? Macam saya cakap tadi, awak pernah tak angkat ranting kayu yang jatuh, atau adik yang jatuh, atau tolong guru ke, atau apa saja. Syaratnya, mesti awak pernah lalui peristiwa-peristiwa itu dan awak lukis. Okey, kalau awak katalah awak pernah dapat kisah prihatin awak ialah mengangkat kucing dalam longkang, awak lukis gambar manusia sedang angkat kucing dalam longkang. Kalau awak pernah alihkan kayu atau ranting kayu di jalan, awak lukis gambar orang ranting kayu di jalan sedang diubah. Okey, buat lukisan khas menggambarkan awak prihatin. Tajuk lukisan awak ialah saya prihatin. Okey, tajuk lukisan saya lukis ini. Tajuk lukisan awak ialah saya prihatin. Conteng kat buku ni. Prihatin. Okey. Tak nampak lah merah sama merah. Tapi nak tulis juga. Okey. So, buat dalam kertas kertas lukisan, bukan kertas A4 lah, kertas lukisan medium terpulang. Awak nak kena medium kering atau medium basah. Watercolor, pencil color, whatever awak nak guna. Boleh guna, lukiskan pengalaman awak, tajuknya saya prihatin, dan hantar kepada guru awak. Okey, kalau guru awak dah buka sekolah, awak hantar manual dekat dia. Kalau belum buka sekolah, awak boleh hantar melalui Google Classroom. Okey, itu tugasan awak mesti buat. Satu. Seterusnya, kita nak tengok lagi contoh-contoh kita prihatin. Gunting rambut percuma. Gunting rambut yang berbayar bukan prihatin tau. Prihatin biasanya percuma lah, dia buat servis. Mari-mari orang kampung, hari ini ada servis percuma untuk membantu anak-anak buka sekolah. Dan yang terkini, yang selalu setengah viral sekarang orang buat ialah gerobok rezeki ni. Maksudnya, masyarakat kampung awak atau masyarakat taman awak, perumahan awak kat kawasan surau, ramai orang bagi derma makanan letak dalam satu gerobok, bagi gerobok ataupun dalam almari atau kotak. Siapa yang perlu pergi ambil, yang susah pergi ambil. Orang senang bagi beli beras, mak ayah awak beli beras satu, tepung satu, semua letak situ. Bukan jual, percuma. Kita beli, kita letak percuma untuk orang. Okey, siapa susah, siapa perlu ambil. Ambil secukup rasa. Maksudnya, ambil ikut keperluan. Jangan pula awak nampak free macam ni kan. Contohnya, awak dah lah nampak free, awak nampak banyak, bukan main begini, awak ambil semua. Tak boleh lah. Itu bukan prihatin, tu tamak tu namanya tu. Okey. Prihatin ialah awak kena ingat, walaupun awak susah, bukan awak seorang susah, orang lain pun susah. So awak ambil satu tepung saja ke, satu beras ke, satu ni susu ke apa, susu, satu sardin, cukup lah. Kalau perlu lagi, lagi datang lagi ambil. Okey, ini contoh aktiviti yang menunjukkan masyarakat kita sangat prihatin. Banyak sebenarnya. Okey. So, ini amalan-amalan yang awak tengok kat atas tadi lah. Satu, rumah terbuka, usung rumah, gunting rambut, gerobok rezeki. Okey, ini antaranya. Okey, yang disebut di sini penerapan nilai TMK itu yang saya suruh awak cari dalam YouTube, gambar atau tengok rumah, tengok aktiviti orang usung rumah ni. Okey, dan awak kena lukis awak punya prihatin dengan lukisan tajuk saya prihatin. Okey, itu saja. Minggu satu lagi lesson seterusnya kita akan buat karangan. So nantikan lesson seterusnya. Jumpa lagi insya-Allah. Bye bye. Assalamualaikum.